Oh, okey. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Salam. berpuasa, salam Ramadan kepada semua penonton Nota-Nota Malaysia di page Facebook Nik Nazmi Ahmad. Dan bersama dengan saya ialah saudara Mohsin Sharif yang merupakan naib presiden daripada DPIM dan juga pengarah eksekutif Awqaf Holding. Selamat datang saudara Mohsin. Terima kasih YB Nik Nazmi kerana menjemput saya. Okay, pertama sekali mungkin orang mungkin saya ingat saudara Mohsin, saya kenal lah saudara Mohsin sebagai seorang sahabat, tetapi mungkin saudara Mohsin boleh bagi sedikit latar belakang dan ceritakan sedikit tentang DPIM dan juga Awqaf Holding sebagai untuk maklumat teman-teman yang menonton pada malam ini. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Nik Nazmi kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Seperti mana yang telah diperkenalkan oleh YB Nik sebentar tadi, nama saya Mohsin Sharif adalah merupakan naib presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia dan pada ketika ini juga merupakan pengarah eksekutif kepada Awqaf Holding Berhad. Jadi sedikit latar belakang berkenaan dengan DPIM. DPIM adalah satu dewan yang memayungi usahawan-usahawan Muslim ya di seluruh negara, dan alhamdulillah kita telah tertubuh sejak tahun 1993 lagi, dan pada ketika ini memayungi lebih kurang keahlian dalam 2,000 orang, 2,000 ahli usahawan dan syarikat dari Perlis sehinggalah ke Sabah, alhamdulillah. Dan kami sebagai satu dewan seperti mana dewan-dewan yang lain juga mempunyai perjuangan, mempunyai visi yang tersendiri yang mana kita meletakkan DPIM akan menjadi wadah kepada usahawan-usahawan Muslim dalam memegang ataupun membawa perjuangan yang berteraskan, bisnes yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami mempunyai 3 misi ataupun misi yang kita sentiasa perjuangkan. Yang pertama YB adalah kita menjadi dewan yang akan sentiasa memperjuangkan dan memartabatkan halal ekonomi. Ya, kerana sebahagian besar daripada ahli usahawan DPIM merupakan ahli yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan halal, dan kita rasa kita mempunyai satu tanggungjawab untuk memastikan ahli-ahli kita mempunyai suara dalam isu-isu yang berkenaan dengan halal ekonomi. Seterusnya, kami juga sebagai satu dewan sentiasa mengangkat atau sentiasa menggalakkan untuk ahli-ahli dewan untuk mengadakan networking sesama kita melalui yang kita panggil sebagai rakan jihad bisnes, satu usaha yang kita jalankan secara berkala, yang mana kita akan gunakan platform tersebut untuk sentiasa berkongsi maklumat, berkongsi mungkin peluang perniagaan, dan akhirnya berkongsi rezeki sesama ahli kita. Dan akhirnya agenda yang boleh dikatakan paling utama dalam DPIM ni YB adalah kita juga ingin mengangkat wakaf sebagai satu instrumen ekonomi Muslim yang harus kita letakkan sebagai satu agenda yang nasional. Kerana kita merasakan instrumen wakaf ini mempunyai peranan yang besar, bukan sahaja untuk membantu umat Islam, malah dia menjadi satu instrumen yang dapat membantu mengurangkan jurang ekonomi di antara yang kaya dan juga yang miskin. Baik, itu secara ringkas tentang DPIM ya YB. Dan kalau saya boleh kaitkan dengan Awqaf Holding ini, Awqaf Holding adalah satu syarikat wakaf korporat yang telah ditubuhkan oleh DPIM sendiri, yang mana mempunyai peranan untuk mengangkat wakaf
dalam konteks kita akan menjadi kita menggunakan dana wakaf dan kita akan melaksanakan bisnes dan keuntungan ataupun hasil daripada bisnes yang dijalankan itu akhirnya kita akan pulangkan yang kita akan memberi manfaat kepada umat secara keseluruhannya. Alhamdulillah pada ketika ini kita mempunyai beberapa portfolio ya YB. Antaranya kita terlibat secara langsung dalam education, dalam sekolah international school. Kita juga mempunyai investment dalam pusat kecergasan wanita Muslim dan kita juga sedang dalam usaha mencari peluang dalam bidang property juga. Semua investment yang kita laksanakan ini kita menggunakan dana wakaf yang kita kutip di kalangan yang kita panggil sebagai wakafur-wakafur yang tidak mempunyai kepentingan peribadi. Mereka memberikan wakaf tersebut untuk digunakan kepada ummah dan mereka mengharapkan ganjaran itu insya-Allah berkekalan dan dapat dibawa ke sana kelak insya-Allah. Itulah yang boleh saya berikan serba sedikit pengenalan tentang DPIM dan juga Awqaf Holding YB. Terima kasih Saudara Mohsin. Jadi bagi saya, kita sebab malam ni pun antara perkara yang kita bincangkan ialah tentang wabak COVID dan hubungan dia dengan usahawan Bumiputera lah, termasuk usahawan Muslim. Jadi kita pergi secara umum dahulu sebelum kita zoom in. Jadi bagaimana pengalaman Saudara Mohsin pun ada membuat perniagaan, ada teman-teman yang terlibat ahli-ahli DPIM dan sebagainya. Bagaimana pengalaman mereka dalam suasana COVID pada hari ini yang satu cabaran yang besar bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. YB, seperti mana yang kita sedia maklum, COVID ni telah menjadi satu pandemik yang berterusan yang kita tidak tahu di mana penghujungnya. Apabila kerajaan telah mengumumkan PKP yang kali pertama pada kalau tak silap saya sometime in April ataupun Mac 2020. Pada ketika itu rata-rata boleh dikatakan usahawan kita ni pun dalam keadaan yang terpingga-pingga lah. Kita satu nak menghadapi virus COVID-19 itu sendiri dah satu perkara. Satu perkara lagi adalah untuk memastikan kesinambungan ataupun penerusan perniagaan yang mana kita diminta untuk menjalankan perniagaan dengan menggunakan norma-norma baru, dengan menjalankan perniagaan dalam persekitaran yang lebih yang lebih restrict lah, limited. Jadi saya teringat YB, selepas PKP yang pertama tu ialah kita pun DPM diminta untuk memberi pandangan, diminta untuk menceritakan tentang kita punya ahli-ahli bagaimana dia menghadapi. Memang boleh dikatakan pada PKP yang pertama tu, apa yang kita cuba sampaikan kepada pihak kerajaan dan juga agensi berwajib adalah in order for usahawan untuk kekal dalam perniagaan, mereka memerlukan aliran tunai yang sihat. Kerana kalau YB ingat ketika kerajaan mengumumkan PKP dan kerajaan juga telah mengumumkan beberapa insentif kepada rakyat, ada satu gap yang mana dia tidak memberi satu penekanan kepada usahawan-usahawan. Dia hanya membantu golongan B40 pada ketika itu, memang very jelas, dan adalah sikit kepada M40, tetapi khusus kepada usahawan pada ketika itu memang tak ada satu peruntukan ataupun satu dana yang jelas. Jadi kita dan beberapa, saya rasa bukan kita saja, dewan-dewan lain pun menyuarakan kebimbangan lah. Bagaimana kerajaan harus address this issue. Dan alhamdulillah lah, kita
setelah kita melalui beberapa siri perbincangan dengan agensi berwajib, kerajaan, dengan pihak bank negara dan sebagainya, mereka acknowledge that there is something orang kata peruntukan ataupun suntikan yang harus disediakan khusus kepada golongan usahawan. Kerana golongan usahawan ni antara yang penggerak kepada ekonomi negara. Kalaulah golongan usahawan tidak diberi, bukan kita minta grant yang bersifat untuk orang kata capex, tapi kita minta grant ataupun suntikan yang bersifat opex untuk kita meneruskan perniagaan. Dan itulah berlaku pada PKP yang pertama. Kita apabila ada ruang pinjaman mudah, contohnya YB, kita maklumkan kepada ahli-ahli kita untuk membuat permohonan. Tetapi akhirnya apabila kita dapat feedback daripada ahli-ahli kita, nampak tak ramai juga yang dapat merasai ataupun menikmati orang kata suntikan ataupun stimulus plan yang diberikan oleh kerajaan. Saya pun tak pasti ke mana perginya peruntukan tersebut, tetapi itulah hakikat yang kita hadapi. Namun begitu, kita sebagai usahawan, kita tidak pernah merasa itu menjadi satu halangan, YB. Sebagai usahawan, saya yakin rakan-rakan saya di luar sana mempunyai kecekalan yang sangat tinggi. Kalau kita tengok rata-rata usahawan Bumiputra, usahawan Muslim, sangat kreatif ya YB. Kalau saya boleh bagi contoh, ada rakan-rakan saya yang terlibat dalam industri pelancongan, travel agent. Rata-rata mereka terus mengambil orang kata tindakan yang drastik, menukar modul bisnes mereka. Mereka terlibat dalam halal mart. Mereka menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh memberi menjana pendapatan kepada mereka. Dan ada juga rakan-rakan saya yang satu ketika dulu menjadi usahawan yang menjual minyak pelincir. Hari ini menjadi usahawan yang terlibat dalam produk makanan seperti jus tebu dan sebagainya. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang usahawan kita hadapi hari ini, mereka mempunyai satu semangat untuk adapt dan mereka juga mempunyai satu kreativiti untuk terus meneruskan perniagaan. Namun begitu, apa yang diharapkan sebenarnya daripada kerajaan ini adalah satu orang kata suntikan yang membolehkan mereka ni bernafas lah, YB. Okey, itu kita cerita daripada PKP yang pertama. Dan seterusnya bila berlakunya PKP yang kedua ni, sekali lagi kita sebagai usahawan kita terpaksa berlapang dada YB, menerima hakikat bahawa perlunya tindakan yang drastik dilakukan untuk memutuskan rangkaian COVID. Dan pada ketika ini, apa yang kita cuba sampaikan kepada ahli-ahli kita adalah kita maklumkan kepada ahli, okey, this is the orang kata realiti hari ini. Kita kena menerima hakikat bahawa COVID-19 ni akan berpanjangan, ya. Sehingga kita ada vaksin lah, seperti sekarang ni kita dah ada vaksin kan. Tapi itu yang kita maklumkan kepada ahli kita, dan kita kata kepada ahli, kita perlu downsize. Kita perlu downsize dari segi kita punya overhead ataupun dari segi kapasiti syarikat, dan itu juga yang telah dilakukan oleh kebanyakan ahli-ahli kita. Dan apabila berlaku PKP yang kali ketiga ni, YB, inilah yang orang kata dia punya boleh kata menjadi satu inilah kepada kita kan, orang kata satu tekanan lah kepada para usahawan. Pertama, kita dah bila kita dah yang PKP yang pertama kita dah lalui. Kita try to sustain the business dengan mengadakan aliran tunai yang lebih sihat. PKP yang kedua, kita downsize kita punya perniagaan to ensure that kita boleh sustain the business. Now kita kena menghadapi PKP yang ketiga. You just can imagine lah how frustrated we are kan dalam menghadapi keadaan ini. Dan berkemungkinan kebanyakan daripada ahli-ahli usahawan yang terpaksa gulung tikar. Dan apa yang saya boleh nyatakan di sini adalah saya merasakan dari segi kita lah sebagai seorang usahawan, kita merasakan
kerajaan tidak mengambil iktibar daripada setiap kali mereka menjalankan PKP, bagaimanakah pelaksanaan ataupun perancangan yang terbaik yang harus diadopt kepada golongan-golongan. Contoh kalau golongan usahawan mesti ada approach yang boleh kira kita boleh kata ambil sebagai satu yang lebih efektif. Tapi itu tidak berlaku. Kan? Kalau kita tengok PKP yang pertama, dia punya syarat lebih ketat. Tapi PKP pada ketika ini syaratnya lebih longgar. Mungkin ini atas desakan daripada Dewan-Dewan Perniagaan jugalah YB. Kerana kita merasakan kalau ekonomi tidak diberi ruang untuk bergerak, maka lumpuhlah negara itu sendiri. Jadi sekadar yang saya boleh bagi gambaran itulah. Kami merasakan kerajaan harus mengambil pendekatan yang lebih baik lah dari segi. Dia patut bila dah masuk PKP yang ketiga ni dia lebih faham apakah keperluan untuk atasi, bukan membuat keputusan-keputusan yang flip flop. Contoh kan saya boleh bagi yang keputusan yang semalam ni. Keputusan yang tak boleh dine in dalam restoran. Saya kira itu satu keputusan yang tidak bagus, memandangkan pada ketika bulan Ramadan ni ruang ataupun room untuk kita menjalankan perniagaan tu sangat kecil. Jadi kalau tak ada ruang untuk kita boleh dine in untuk bagi pada usahawan-usahawan restoran ni, maka bagaimana mereka nak menjana pendapatan? Ini di antara lain lah yang saya rasa boleh ada tamu baik lah di peringkat kerajaan. Ya, yalah benda ni saya ingat nanti sampai raya pun kita bersembang benda ni kan. Topik ni memang sangat orang kata sangat banyak yang boleh diperkatakan. Cuma saya yang saya nak fokus tadi bila cakap soal PKP pertama, PKP kedua, yang ketiga. Saya rasa antara perkara yang aspek dia nak kata terlepas pandang 100% tak betul lah. Memang ada. Misalnya kerajaan, saya nak sentuh tentang soal usahawan dalam menjana pekerjaan. Dan sebab bukan semua boleh jadi tokey. Semua boleh jadi usahawan. Sebahagian atau lebih ramai, majoriti akan jadi pekerja. Jadi apa yang kita saksikan sekarang ada dasar yang dilakukan waktu mula PKP dahulu, PKP 1.0, ialah subsidi pekerjaan. Tetapi banyaklah aduan yang saya terima. Masalah dia ialah perkara ini tak cukup. Dan ini sepatut jadi fokus supaya apa-apa pun pekerjaan, kalau boleh makna usahawan ni tak perlu downsize. Sebab bila downsize, itu akan menambah statistik yang menganggur, statistik yang tak cukup makan, yang kena pergi terima zakat atau JKM dan sebagainya. Dan nak dapat mereka ni balik bekerja, nak create a new job dalam masa depan, dia akan jadi satu kos lagi lah. Jadi Jerman, negara Jerman misalnya, mereka memang bagi sokongan besar kepada company mereka supaya retain workers. Jadi dan yang saya ada bertemu dengan usahawan daripada kawasan saya, ada yang mereka, satu lagi masalah bila bercakap tentang DPIM dan sebagainya, yang you represent that constituency, ialah peniaga kecil dan sederhana. Bila bank bagi banyak kemudahan, fasiliti dan sebagainya, dia kata waktu COVID banyak kemudahan, tetapi bila pergi masalah sama, credit score tak lepas. Adalah masalah, mungkin ada terlepas bayar loan dan sebagainya. Jadi last masalahnya yang usahawan kecil-kecil ni, dia still masalah samalah, masalah nak dapat modal, nak sustain. Dan ada ramai yang terpaksa pergi ke Along just untuk bagi gaji kepada staff mereka pada waktu-waktu yang kritikal. Jadi bagaimana DPM lihat masalah ini? Adakah dia akan tinggal satu kesan yang besar kepada usahawan-usahawan kita? Maknanya dia akan jadi mungkin satu psychological threat untuk mereka bergerak ke depan bila ada cabaran. Dan boleh bagi contoh tadi, ialah ada contoh sedikit sebanyak tentang success story. Mereka yang berani untuk berhadapan dengan realiti ini. Dan mungkin boleh tambah lagi beberapa contoh untuk kita kongsi bersama. Saya setuju dengan YB dari segi
pendekatan yang dimainkan oleh government apabila nak menyelesaikan isu-isu, contohnya dari segi isu pekerja dan sebagainya. Sudahlah kita punya aliran tunai tu kita kena dah terpaksa kita orang kata kurangkan kan dari segi ni. Sekarang dari segi kita nak pastikan kita boleh terus membayar kepada pekerja pun menjadi satu isu kepada sebahagian daripada majikan. Memang kalau contoh subsidi upah ni yang untuk permulaan tu nampaknya dia kind of straightforward. Apabila ada permohonan masuk, memang syarikat tu tapi syarat dia itulah syarat dia kena antara syarat dia adalah syarikat tu kena antara penyumbang kepada SIP tu YB. Kalau syarikat tu tidak menyumbang kepada SIP tu, maka dia tak layak. Dia ada banyak syarat-syarat dan birokrasi yang terpaksa dihadapi, dan hakikatnya seperti mana yang YB cakap tadi lah, usahawan-usahawan kecil sebahagian besarnya memang tidak mempunyai atau struktur untuk pembayaran seperti ini, maka mereka akan terlepaslah peluang-peluang ataupun insentif yang telah disediakan oleh kerajaan. Itulah hakikat yang kita hadapi. Dan saya percaya perkara ini sebenarnya bukanlah orang kata menjadi 100% perlu diletakkan kepada kerajaan pusat. Contohnya, saya rasa kerajaan negeri pun banyak juga telah memainkan peranan. Kalau saya tengok sebagai contoh, kerajaan negeri Selangor sendiri lalu MBI, kalau tak silap saya, menyediakan beberapa ruang-ruang untuk membantu usahawan kecil. Dan saya orang kata sangat hargailah peranan keprihatinan kerajaan-kerajaan negeri untuk turut menyumbang bakti untuk memastikan usahawan ini dapat terus menjalankan perniagaan. Dan di peringkat DPM, kami sebagai satu dewan, walaupun kita tidaklah mempunyai kapasiti orang kata dana yang besar ya YB, tapi sebagai sebuah dewan yang mempunyai keahlian yang rata-ratanya memang ahli kita dari kalangan mikro dan kecil, kita tahu mereka mempunyai orang kata tekanan dalam untuk meneruskan perniagaan. Jadi di peringkat kami telah menyediakan apa yang kita panggil sebagai dana, iaitu satu kerjasama di antara DPM dan juga Awqaf itu sendiri, iaitu kita panggil sebagai dana wakaf tijarah Awqaf, yang mana kita di kalangan ahli DPM ini sama-sama ingin saling membantu sesama kita. Kita di kalangan ahli DPM, kita telah menyediakan satu dana, yang mana dana tersebut adalah yang dikumpulkan oleh ahli-ahli DPM sendiri, dan dana tersebut kita telah sumbangkan kepada Awqaf Holding, dan Awqaf Holding memberi komitmen setiap dana yang telah disumbangkan itu akan dipadankan. Maka jumlah yang kita dapat kumpulkan pada ketika ini YB, kita ada sekitar lebih kurang 40,000 lah alhamdulillah, dan jumlah ini kita akan gunakan untuk kita bantu ahli kita. Itu dari segi peranan yang boleh dimainkan oleh Dewan, dan saya yakin kalau konsep ini pun dapat dipanjangkan oleh Dewan-Dewan Perniagaan atau persatuan lain, mungkin ini menjadi salah satu cara untuk kita mengelakkan ahli-ahli kita untuk pergi kepada alung dan orang kata tempat peminjam-peminjam yang lain yang mungkin memberi interest yang tinggi kepada mereka. Saya lihat kalau kata nak cerita pada ramai yang terpaksa gulung tikar YB, memang statistik tu memang ada, dan yang menghairankan saya sebenarnya adalah kadang-kadang kementerian yang berwajib yang sepatutnya khusus melihat tentang pembangunan keusahawanan ini tidak menjalankan peranan mereka dengan lebih baik. Kerana saya lihat apa yang berlaku hari ini, kebanyakan yang kita diminta oleh agensi-agensi ni suruh kita buat kaji selidik ya, daripada PKP yang pertama, PKP yang kedua, datanglah nanti questionnaire, apakah kaji selidik, macam mana you punya bisnes, berapa persen telah terkesan akibat PKP. Tapi yang kita tak nampak sampai hari ini YB,
apakah hasil daripada kaji selidik itu? Apakah orang kata satu mekanisme yang telah dibangunkan oleh pihak kerajaan ataupun agensi yang terlibat untuk mengatasi ataupun untuk memastikan kaji selidik yang telah mereka dapatkan itu dapat kita orang kata ubah daripada keadaan yang keadaan susah usahawan ni kepada keadaan yang lebih baik. Jadi saya rasa kementerian harus ada usaha ataupun harus create ekosistem yang lebih baik dalam membantu usahawan kita tu. YB. Okey. Okey, satu lagi saya nak pick point yang disebut oleh Saudara Mohsin tadi tentang ekonomi halal. Ya. Jadi ini satu perkataan yang banyak diperkatakan pada hari ini. Ya. Tapi macam mana yalah DPIM sebagai satu kumpulan yang mewakili peniaga-peniaga Muslim yang dah lama bertapak dan ada sejarah yang panjang. Bagaimana DPIM melihat ada kadang-kadang ada sedikit gap antara halal ini secara perkara yang formal, ya, kita ada banyaklah persijilan halal dan sebagainya, contohnya JAKIM sebagai contoh lah. Tetapi kadang-kadang ada produk ni daripada segi sijil dia tu halal, tetapi dari segi roh, maksudnya pemilikan dia, maksud saya macam isu dia makna ada misalnya, saya nak bagi contoh lah. Ada sekarang ada syarikat-syarikat pinjaman yang berasaskan syariah. Ini pun contohnya, dan mereka secara produk mereka ada syariah panel dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang setengah tu, saya tak namakan mana-mana syarikat, tapi setengah tu kita tengok lebih kurang macam along kat dia punya kira-kira ni kan. Tapi dia adalah bagi nama istilah-istilah ni. Jadi makna syariah tu dari segi formality dia lepas. Tapi dari segi maksud dan tujuan yang nak dicapai tu, makna keadilan, rahmah, benda tu tidak ada. Jadi mungkin nak dapat pandangan daripada, bagi saya orang yang dalam mewakili kumpulan yang betul lah. Sebenarnya YB, itulah yang kita rasakan keperluan untuk kita meletakkan instrumen wakaf tu sebagai agenda yang besar, agenda nasional. Kerana kita merasakan apa yang berlaku hari ini, seperti mana yang dikatakan oleh YB tadi tentang bila industri halal kita booming, maka ada peluang-peluang telah muncul. Dan yang mengambil peluang ni, of course, those yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan lah, ataupun kapitalis. Sekiranya kapitalis ni masih lagi, ataupun sekiranya syarikat-syarikat yang syariah compliance ataupun syariah base ni ataupun halal base ni masih lagi mempunyai elemen keuntungan semata-mata, maka apa yang dikatakan oleh YB tu akan terus berlaku. Saya mengambil contoh lah, ni pengalaman kami sendirilah. Memang tak dapat dinafikan lah. Ini menjadi satu daripada, orang kata, sebab benda ni menjadi satu yang boleh diterima kerana kesediaan syarikat-syarikat ini untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan. Jadi mereka, bila mereka datang sekali dengan agensi kerajaan, and then benda ni ditawarkan kepada usahawan. Usahawan ni dia dah tak pandang dari segi pembayaran balik, interest dan sebagainya. Dia pandang, oh ini di endorse by katakan contoh Bank Negara ataupun di endorse by agensi SME dan sebagainya. Jadi dia punya persepsi benda ni pasti bagus lah. Tapi hakikat yang seperti mana yang YB cakap tu memang berlaku. Dan kami sendiri sebagai Dewan Perdagangan Islam, kami tak orang kata tidak menyokong lah. Kita tahu pinjaman secara orang kata patuh syariah ni memang ada keperluan, tetapi dia perlu seperti mana yang YB katakan tadi. Roh dia adalah untuk membantu, memberi keadilan, bukan mengambil kesempatan.
Dan sebab itulah kita rasakan melalui wakaf ataupun wakaf korporat yang kita telah tubuhkan ini, YB, kita rasakan apabila penyumbang ataupun pewakaf ini tidak meletakkan kepentingan peribadi itu ataupun keuntungan kepada peribadi itu sebagai syarat untuk dia berwakaf, maka kita dapat takbir urus dana-dana yang kita terima tu untuk kita pastikan kita dapat gunakan untuk manfaat umat secara keseluruhannya. Mungkin kita kekangan kita tak ada lesen untuk memberi pinjaman lah, YB. Tetapi sebagai satu syarikat wakaf korporat, kita mempunyai, kita seperti syarikat-syarikat korporat yang lain, kita juga menjalankan perniagaan. Kita boleh buat perniagaan secara musyarakah, kita boleh masuk preference share, kita boleh ada equity dan sebagainya. Dan melalui pengalaman korporat tersebutlah kita akan pastikan return yang kita dapat tadi, kita dapat bagi keadilan bukan saja kepada peminjam tu, tetapi bagi keadilan kepada kita punya penyumbang pewakaf-pewakaf kita. Kalau berbalik pada isu halal ni, YB, saya merasakan sudah tiba masanya untuk halal JAKIM ni kita tambah baiklah. Satu, saya merasakan ni secara peribadilah, mungkin di kalangan sahabat-sahabat di dalam PMM mempunyai pandangan yang sama. Seharusnya halal JAKIM kita tidak letak di bawah JAKIM. Halal harus bergerak sebagai satu independence body yang boleh kita ketengahkan dengan lebih komersial. Sebagai contoh, Majlis Ulama MUI, Majlis Ulama Indonesia. Dia tidak di bawah kementerian. Dia adalah satu badan yang sendiri yang memantau segala urusan berkenaan halal. Tetapi apabila kita meletakkan halal di bawah JAKIM, and JAKIM pun ada dia punya mandat, JAKIM pun ada dia punya priority dari segi keutamaan. Jadi segala benda yang kita rasa yang perlu kita tambah baik dari segi halal tu tak dapat kita laksanakan. Dan pada ketika ini YB, untuk makluman, halal Malaysia bukan lagi satu halal yang boleh dipandang sebagai orang kata prasyarat kalau untuk kita ekspor ke luar negara. Kerana dah ada banyak negara-negara luar seperti Thailand, seperti Indonesia, apatah lagi seperti negara UAE yang mempunyai pensedia halal yang lebih baik dari segi standardnya. Dan apabila syarikat-syarikat multinasional mempunyai persediaan daripada badan-badan yang seperti ini, maka diorang dah boleh pergi ke seluruh negara, ke seluruh dunia tanpa perlu ragu-ragu. Dan itulah saya rasa cabaran yang sebenar yang dihadapi oleh halal Malaysia ni. Dan kami di PMM sentiasa memberi orang kata input lah kepada pihak. Sebelum ni kita mempunyai hubungan yang baik dengan JAKIM, dengan pengarah halal dan sebagainya. Dan kita sentiasa bagi input hala tuju yang harus dimainkan oleh halal JAKIM. Dan kita haraplah dengan kepimpinan baru sekarang di JAKIM dapat melihat perkara ini dengan lebih teliti dan dapat boleh angkat kita punya standard tu setanding dengan halal-halal, badan-badan halal lain dari negara lain, insyaAllah. Okey. Saya nak sentuh satu lagi point lah, sebab bila kita sebut pasal DPIM, kita tentu bercakap tentang peniaga Muslim. Dan malam ni pun tajuk dia pasal peniaga Bumiputera lah. Jadi realiti di Malaysia lah kan, realiti di Malaysia banyak benda ni dia dilihat daripada orang kata kanta kaum atau agama. Itu realiti. Kita nak akui atau tidak itu perkara kedua. Dan bagi saya dia ada tiga susuk pandang. Satu, dia tak mau langsung. Dia kata okey, kita tak nak sentuh pasal isu kaum atau agama langsung. Jadi kita ignore lah, kita pretend seolah benda ni tak wujud. Kita anggap okey, kita ni isu Malaysia. Mungkin dari segi sudut ia idealis. Tetapi ia juga tidak gambarkan realiti lah kan. Kedua ialah yang dia okey, dia kata kita peniaga Melayu. Masalah kita tak maju ialah sebab peniaga bangsa lain atau kaum lain
tekan kita, tindas kita, dan kerajaan perlu lindungi kita. Dan mungkin ada juga pandangan ini di kalangan peniaga-peniaga kaum lain lah. Okay, ini pandangan ekstrim yang satu lagi. Tapi saya tak tahu, yang saya ikuti di PIM selama ni, di PIM ni Dewan Perniagaan Islam Malaysia. Dia ada persatuan lain yang mungkin orang nama mirip tapi nama orang mirip. Tetapi bila bercakap pasal DPIM, kalau saya ikuti statement, saya ikuti pandangan-pandangan yang dikeluarkan, dia lebih pada pandangan yang sederhana. Dia melihat keperluan untuk mengajukan soalan ataupun isu-isu yang melanda peniaga-peniaga Muslim, tetapi pendekatan dia lebih konstruktif, dan dalam konteks yang saya ingat tidak melihat kewujudan masyarakat-masyarakat lain yang ada di Malaysia ini sebagai satu perkara yang negatif. Jadi mungkin secara Mohsin boleh bagi sedikit pandangan atau pencerahan kepada penonton tentang pengalaman inilah. Pertama, memang kami akui dalam Dewan Perniagaan Islam Malaysia 90% adalah ahli kita adalah usahawan Melayu Muslim. Itu jelas. Tapi pada masa yang sama, kita juga mempunyai keahlian dari segi Indian Muslim dan juga Chinese Muslim, YB. Jadi atas sebab ataupun atas kita punya dewan yang memayungi usahawan Muslim, jadi kita konteks atau kaca mata hanya sekadar melihat pada sisi bangsa semata-mata tu tidak timbul lah. Tapi saya akui dalam real Malaysia itu adalah satu yang jarang berlaku. Kerana yang biasa diperjuangkan adalah sentimen Baby kan. Kalau sebelum ni kita tengok pada satu ketika ni ada satu kempen yang sangat kuat, kempen Buy Muslim First, menjadi orang kata kempen yang terkehadapan. Tapi kami di Dewan Perniagaan Islam Malaysia, walaupun seperti yang saya katakan tadi 90% adalah usahawan Melayu Muslim, kami mengambil pendekatan kita menyokong BMF, tetapi kita juga meletakkan bahawa halal first tu patut kita ketengahkan. Buy halal first tu patut menjadi cogan kata ataupun satu kempen yang kita bawa bersama-sama. Kerana hakikat dia, kalau kita hanya sekadar nak kempen tentang Buy Muslim First, maknanya Muslim First ni tidak memerlukan pensijilan YB. Sekadar kita cakap kita seorang usahawan Melayu, kita adalah Islam. Itu dia punya automatik yang sentiasa menjadi dia punya prasyarat. Hakikat dia, kalau kita mungkin contohnya dia jual nasi ayam, tapi dia ayam tu pun kita tak tahu dia ambil kat mana. Yes, dia seorang usahawan Melayu Islam, dia jual nasi ayam. Jadi sebagai seorang usahawan Islam Melayu, dia dah kira halal lah. Okey. Itu mudah je dia punya syarat kan. Tapi dari segi pilihan tu saya tidak orang kata, saya tidak argue. Itu hak masing-masing nak memilih. Tetapi hakikat dari segi, kalau kita tengok dari segi konteks bisnes, bermakna kita telah restrictkan usahawan-usahawan Melayu Islam yang hanya sekadar menyokong kempen tersebut, hanya restrict perkhidmatan ataupun produk kita hanya pada domestic market. Walhal kalau kita berusaha untuk mendapat pensijilan halal, kita dapat mampu untuk bawa produk kita beyond kita punya market Malaysia ini. Itu satu yang menjadi pegangan pada DPM YB. Yang kedua, saya melihat kalau kita nak bawa kempen ni untuk menjadi sebagai satu orang kata case study YB. Hakikatnya hari ini pada ketika PKP yang mana yang terkesannya adalah usahawan Melayu Islam, di manakah kempen ini? Kenapakah pada ketika ini kempen-kempen begini tak berkumandang dah? Hakikatnya seperti mana yang YB dan tajuk kita, cabaran usahawan Melayu Islam, itulah hakikat dia. Kebanyakan tak boleh jual produk, kebanyakannya terpaksa tutup kedai.
Tetapi ke manakah orang kata pejuang-pejuang kempen yang sebelum ini yang patutnya pada ketika ini harus ke hadapan. Patut rally seluruh orang-orang Malaysia dan orang-orang Melayu untuk support di kalangan usahawan Islam yang pada ketika ini tertekan akibat COVID. Tetapi itu tidak berlaku, YB. Itu tidak berlaku. Kenapa? Pada ketika ini sentimen dah tak jadi satu keutamaan lagi. Yang menjadi keutamaan adalah untuk survival. Yalah, memanglah survival. Bagi saya tengok dari konteks, saya tak melihat dari segi konteks kerajaan bertukar dan sebagainya, tapi dari segi survival. Satu survival. Orang semua melihat survival masing-masing dah. Dah tak lihat dah konteks keutamaan dia. Dan yang kedua, kerana kita apabila kita menjalankan kempen, kita tidak pernah melihat sebagai kempen itu sebagai satu kempen yang secara berterusan. Kalau kita boleh tengok, kalau kita nak bandingkan, bukanlah saya nak menjadi yang kata nak bawa satu pendekatan yang ataupun saya nak orang kata saya nak compare ni sebagai satu comparison perbandingan. Kadang-kadang usahawan yang bukan Muslim dia tidak perlu menyatakan kepada dunia untuk kempen beli tu beli ni, tapi dia melakukan. Contoh, dari segi penjualan surat khabar Cina ataupun surat khabar Tamil, dia walaupun dalam keadaan hari ini masih lagi ada orang yang membeli. Tapi apa yang berlaku kepada surat khabar berbahasa Melayu contohnya, kita tak mempunyai kekuatan dari segi itu. Jadi sebenarnya kita punya minda sebagai orang Melayu, orang Islam ni, kita kena ada sedikit paradigm shift lah bagi saya. Jangan hanya melihat dari satu sudut yang untuk menekankan hak kita saja, tapi kita kena tengok secara yang lebih luas. Dan saya rasa kalau kita mengambil pendekatan seperti mana yang DPM ambil sekarang ni, pendekatan yang lebih orang kata moderate, kita akan mendapat kebaikan dia. Contoh ya YB, contoh produk saya sendiri. Dari segi vendor-vendor saya pun adalah vendor yang bukan daripada vendor Islam. Maknanya yang supply plastik, yang supply raw material, kan. Jadi kalau kita mengambil pendekatan yang terlampau rigid, kita tak akan dapat membina produk ataupun perkhidmatan yang lebih baik. Sebab akhirnya yang pengguna di luar sana akan menilai produk kita. Dia tidak akan menilai dari mana kita punya raw material, dari mana kita dapat. Kalau kualiti yang kita keluarkan itu tak sampai kepada pengguna, akhirnya kita yang akan kehilangan dari segi bisnes dan sebagainya. Jadi balik pada punya yang YB cakap tadi, memanglah kami secara jelas memang kita mengambil pendekatan, kami BPM akan sentiasa uphold untuk memartabatkan perniagaan secara berintegriti. Tak kisahlah mereka itu bukan beragama Islam, tetapi selagi mereka mengamalkan perniagaan yang berintegriti dan dapat dan secara tak langsung juga mewujud ataupun memasukkan ciri-ciri halal dan thayyibah dalam bisnes mereka, maka kita sebagai orang Islam kita akan terima, dan kita harap satu hari nanti mereka akan dapat lihat kebaikan Islam ataupun halal itu sendiri dalam produk mereka, dan akhirnya mereka dapat memberi dapat satu persepsi yang lebih baik kepada mereka tentang Islam itu sendiri, insya-Allah. Ya, terima kasih. Isu ni memang ni lah bagi saya, antara kadang-kadang kita macam saudara cakap tadi, dia dilema antara slogan, ya, kadang-kadang kita terlalu taksub pada slogan, tetapi sebenarnya kadang-kadang produk pun ialah kadang-kadang nak kata betul-betul baik betul-betul Muslim produk ke tak pun, itu satu benda yang boleh dibahaskan panjang. Boleh, betul. Jadi dan saya setuju, maknanya dia lebih pada kita fokus on the product. Dan saya nak ada dua benda yang disebut tadi. Pertama ialah dari segi
pengguna, tak kira pengguna itu Melayu ke Cina ke India, mereka akan fokus pada quality dan cost. Ya. Dan mungkin setengah dia sanggup bayar lebih untuk dapat kualiti yang baik, setengah dia sanggup dia nak fokus pada cost kerana kekangan mereka. Ya. Jadi itu yang ni lebih daripada perkiraan lain. Macam samalah cabaran yang kita tengok barangan buatan Malaysia dan sebagainya. Kalau kita tak boleh compete dari dua aspek tu, maka susah untuk kita bersaing. Dah ke penghujung rancangan apa ni Ramadan dan esok, saya ingat ramai penonton pun nak sahur dan sebagainya. Cuma apa yang mungkin saya mesti boleh ceritakan dalam tempoh 10 tahun akan datang lah. Kita pun sebenarnya ada dua aspek topik pada malam ni. PIM satu dan wakaf itu sendiri. Tetapi dalam 10 tahun akan datang, macam mana yang saya mesti lihat wakaf sebagai satu instrumen dapat berkembang dan bertapak di Malaysia. Sebab walaupun kalau dari segi perbankan Islam, dari segi takaful, kita dah antara negara yang pioneer. Tapi dari segi wakaf ni mungkin jauh lagi perjalanan kita. Mungkin saya mesti boleh kongsikan sedikit. Pertama, perjuangan wakaf ni, wakaf korporat lah secara khususnya YB, telah diperjuangkan oleh almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim sejak beliau masih di Jacob lagi. Pada ketika itu di Jacob beliau telah menubuhkan Wakaf An-Nur, satu bisnes korporat ataupun wakaf korporat syarikat yang yang mana memegang saham wakaf kebanyakan syarikat-syarikat public listed di bawah Jacob seperti KPJ, KFC dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dari segi Wakaf An-Nur itu sendiri untuk menjadi satu perbandingan YB, bermula mempunyai equity ataupun mempunyai share sebanyak 200 juta pada ketika yang penubuhannya, dan pada hari ini value Wakaf An-Nur adalah pada almost mencecah 1 billion ringgit. Dan bayangkan YB, daripada equity tersebut, kalau mereka at least 10%, 20% of that revenue itu mereka memang allocatekan untuk manfaat kepada ummah. Banyak benda yang dapat dilaksanakan. Konsep itu sebenarnya yang cuba untuk diteruskan oleh Wakaf Holding ini, walaupun kita mempunyai kekangan kerana kita tidaklah melibatkan saham-saham daripada syarikat GLC ataupun state link companies. Kita daripada public fund. Tapi kita merasakan kalau kita tengok kerajaan hari ini pun acknowledge kami sendiri ketika Yang Berhormat Bagan Yang Berhormat Lim Guang Eng menjadi Menteri Kewangan, kita mengadakan kunjung hormat dan kita menerangkan kepada beliau tentang kepentingan instrumen ataupun wakaf korporat ni menjadi sebahagian daripada agenda ekonomi negara. Dan alhamdulillah, kalau tak silap saya, dalam bajet 2020 ada disebut oleh Yang Berhormat Lim Guang Eng untuk kita memantapkan institusi wakaf negara. Dan dalam bajet yang baru ini pun saya sangat berterima kasih lah. Saya ada juga dengar yang Berhormat Tengku Zafrul ada menyatakan bahawa kerajaan dalam rangka usaha untuk mengadakan pelan wakaf kebangsaan. Yang saya kira itu menjadi satu titik tolak yang baik lah. Dan kita sebagai satu organisasi wakaf akan sentiasa menyokong usaha ini kerana kalau ikut sejarah YB, kalau saya boleh ambil, selalu kita sebagai perbandingan lah.
negara Turki. Satu ketika dulu, ketika di bawah pemerintahan Empire Turki Ottomania, hanya ada 2 kementerian yang di bawah pembiayaan kerajaan, iaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian-kementerian lain adalah di bawah dana wakaf. Dan hingga ke hari ini, kalau tak silap saya, kebanyakan infra-infra di Turki masih lagi orang kata disokong oleh dana-dana wakaf. Dan kalau kita nak tengok lagi jauh lagi YB, kita boleh tengok Telaga Wakaf Saidina Osman sebagai satu contoh hingga ke hari ini masih lagi berfungsi untuk memberi orang kata bekalan air kepada penduduk-penduduk Madinah atau di Mekah. Jadi hakikat dia, instrumen wakaf ni tidaklah seperti instrumen zakat yang lebih orang kata rigid, kerana dia melibatkan orang kata perkara-perkara yang melibatkan syariah. Tetapi instrumen wakaf ni, kalau kita lihat dari konteks yang lebih besar, dia adalah satu instrumen yang untuk kita membantu merapatkan jurang ekonomi. Kerana pada hari ini kalau kita tidak ada satu instrumen untuk kita mengekang sistem kapitalis, maka ini yang berlaku dalam dunia hari ini. Ketidakadilan dari segi kekayaan, ketidakadilan dari segi peruntukan kepada ni. Hanya 1% daripada penduduk dunia yang mempunyai kekayaan, yang memiliki kekayaan dunia. Jadi inilah yang berlaku. Dan kita mengharapkan wakaf akan ambil peranan untuk memastikan dia menjadi benteng pertahanan agar orang kata kapitalis ni tidak terlampau berleluasa. Kerana kalau kita biarkan sistem kapitalis ni berleluasa, akan jadilah seperti setengah-setengah negara yang telah seperti di Spanyol contohnya, di Portugal, di Ireland yang boleh kata menjadi negara yang bankrupt kerana sebahagian aset-aset telah dikuasai oleh syarikat-syarikat kapitalis dan mereka tidak mampu untuk untuk meneruskan perjalanan kerajaan mereka selagi kerana mereka bergantung kepada syarikat-syarikat ini. Dan kalaulah kerajaan tak mengambil pendekatan untuk meletakkan wakaf ni sebahagian daripada benteng untuk mempertahankan aset negara pada ketika ini, saya risau pada masa akan datang dalam keadaan COVID dan sebagainya, pasti akan ada ruang-ruang untuk orang-orang yang mempunyai keinginan YB yang nak ambil peluang. Dan apabila dia ambil peluang tu, dia tak fikir dah pasal orang lain. Dia hanya fikir untuk kepentingan diri dia sendiri, kepentingan syarikat dia sendiri, dan akhirnya yang akan orang kata yang akan rugi adalah rakyat lah secara keseluruhan. Dan kami pada ketika ini bukan saja kita menjadi antara penggerak wakaf yang utama, kita juga menjadi antara reference point YB. Sebagai contoh, Felda tak silap saya pun dalam usaha nak mengadakan tabung wakaf mereka, di pihak Yayasan Al-Bukhari juga datang kepada kita untuk mendapatkan pandangan macam mana nak menubuhkan tabung wakaf. Kerana melalui wakaf ni, kalau kita tengok endowment, education, Al-Azhar, Oxford ya, mereka endowment adalah wakaf. Bagaimana harta tu dapat dikekalkan sehingga hari ini dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Dan saya percaya kalau perkara ini kerajaan boleh angkat dan menjadi sebagai agenda nasional, maka isu-isu tentang ketidakadilan, tentang aset yang mungkin akan hilang dan sebagainya akan dapat kita selesaikan dari hari ini, insya-Allah. Okay, terima kasih Saudara Mohsin. Memang itu satu lagi topik panjang lah yang kita nak bincang, dan masa memang terlalu pendek, tapi insyaAllah mungkin dalam ruang yang lain kita boleh jumpa dan berbincang panjang kali ini.
mungkin boleh ke Facebook ataupun laman web DPIM dan Alkaf Holdings untuk dapat maklumat lanjut tentang perkara yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi ke udara pada malam ini, dan terima kasih kepada semua yang menonton di Facebook Nik Nazmi Nik Ahmad. Dan kita akan walaupun tak ada pergi mana, jadi mungkin tak lamalah selepas raya kita akan jumpa semula. Ada orang balik kampung. Dan kita jumpa semula lah di dalam episod akan datang dengan tetamu-tetamu lain. Terima kasih dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa like di Facebook Nik Nazmi Nik Ahmad dan juga di media sosial YouTube, Instagram dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih YB. Selamat ber-PKP esok. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.